أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. Kesudahannya, jika ia daripada orang-orang mukharrabin, maka ia akan beroleh rehat kesenangan, rahmat kesegaran, serta jannah kenikmatan. Al-Waqi'ah 88-89. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bagi kali yang ke-53, tahun yang ke-9 untuk surau Al-Akhbar, Sungai Kerang ini. Kitab Induk Ihya Ulumuddin ini terdiri daripada 40 buah kitab di dalamnya. Hari ini sampailah kita ke syarahan kitab Mahabbah, Cinta Allah, yang dah pun masuk siri yang ke-14. Ramai orang minta kita teruskan juga pengajian kitab Ihya ini kerana pengajiannya memang susah nak didapat. Maka kita ambil inisiatif, kita mencari ruang, mencari masa untuk kita menyambungnya walaupun sekadar secara jarak jauh sahaja. InsyaAllah, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah dan para penonton yang dikasihi sekalian. Kemana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan juga jalannya mahu membawa kita? Antaranya, Imam Al-Ghazali menulis di dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin ini, pada kitab ilmu. Kitab ilmu ini kita sudah pun khatamkan. Apa kata Tuan Imam kita? Sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa kesudahan mengenal Allah Ta'ala, yakni penamat, penghujung, kemuncak dia tu, ialah mengakui kelemahan diri daripada mengenalnya. Cari, gali, selidik sampai akhirnya mengaku tak dapat dah, tak boleh dapat dah ni. Maka itulah dapat, kata sebahagian orang. Kalau contoh bagi peringkat bawah-bawah, mungkin orang akan kata, kita ni manalah boleh nak kenal dia. Cukuplah kalau kita ni tahu dan mengakui yang dia tu Tuhan kita, dia tak sama dengan kita, kita hamba dia dan sebagainya. Cukuplah tu. Tidak ada lagi pencapaian yang lebih daripada itu. Contoh peringkat atas sikit pula. Mungkin mereka akan katakan, apabila sampai ke peringkat engkau tidak mendapat, maka ketika itulah engkau mendapat. Bagi mereka, itulah pencapaian yang tertinggi. Sambung Tuan Imam kita. Ada lagi yang mengatakan bahawa batas mengenal Allah Ta'ala itu ialah apa yang sampai kepada akidah orang kebanyakan, iaitu beriman bahawa Allah Ta'ala itu wujud, maha mengetahui, maha kuasa, maha dengar, maha melihat dan berkata-kata. Ringkasnya, peringkat-peringkat ilmu al-iman, atau kita sebut akidah, atau disebut usuluddin, atau disebut juga ilmu kalam. Ada orang yang dia buat pengkategorian, pembahagian dia, pengkelasan dia. Ilmu akidah ini, ringkas kata, ilmu ini nak suruh kita percaya saja. Bila sampai kepada ilmu usuluddin, tidak setakat percaya tapi juga menyelidik apakah dalilnya, apakah sandarannya, apakah hujah-hujahnya. Dan seterusnya,
ilmu kalam, dah percaya, dah tahu dalil, meneliti pula persamaan-persamaan dan perbezaan-perbezaan, khilaf-khilaf antara aliran-aliran yang berada dalam tungku al-iman ini. Setengah orang dibahagikan macam itu. Ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Sambung Tuan Imam kita. Namun, kami ni maksudnya Imam Al-Ghazali, jalan dia dan juga ahli-ahli dia, pengikut-pengikut dia. Namun kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah itu ialah terangkat hijab. Sampai ke peringkat terangkat hijab. Ni pendek kata hijab akal. Terangkatnya hijab akal, terangkatnya hijab hati, bukan sekadar hijab biji mata saja. Hijab biji mata tu itu cerita lain. Yang Imam Ghazali maksudkan ni hijab qalbu lah. Hijab akal, hijab qalbu. Bukan hijab mata ni terangkat lalu nampak dengan 2 biji mata di kepala kita ni. Bukan yang itu. Kami maksudkan dengan ilmu mukasyafah itu ialah terangkat hijab yang menutupi sehingga jelas kenyataan kebenaran Allah pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya laksana, umpama, bagaikan. Laksana mata memandang, bukannya terangkat hijab tu maksudnya terangkat hijab mata tu boleh nampak, bukan yang itu. Laksana saja, bagaikan saja, umpama saja. Terangkat hijab itu laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Hal itu dapat berlaku pada diri manusia sekiranya cermin hatinya tidak tebal. Cermin hatinya tidak tebal dengan karat dan kotor, dengan kotoran dunia. Sesungguhnya yang kami maksudkan dengan ilmu jalan ke akhirat ini ialah ilmu tentang cara menggosok cermin itu daripada kotoran-kotoran tadi yang menjadi dinding atau hijab daripada Allah Ta'ala, daripada mengenal sifat-sifat dan af'alnya. Ingat lagi cerita Baiduri hati? Ini beberapa kali kita ulang dah dulu. Batu permata yang dia boleh menangkap cahaya-cahaya warna-warni daripada persekitaran dia, sehingga menjadikan batu itu sangat cantik. Tapi kalau batu itu dia bersalut dengan kekotoran, habuk-habuk, selut-selut, dia tak boleh jadi cantik sebab dia tak boleh nak tangkap cahaya. Begitu juga dengan Baiduri, qalbu kita ini. Qalbu kita ini dia umpama batu permata Baiduri itu juga. Sekiranya dia jernih, dia boleh menangkap apa yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam ghaib sana, daripada alam roh sana. Jadi dia cantiklah dia. Dia boleh tangkap. Tambah Imam lagi, dan jalan ke arah itu tidak lain dengan latihan. Latihan-latihan, riadah-riadah, iaitu yang terdapat dalam tasawuf, sufi, tarikhah, khususnya yang itu. Sebab jalan nak mencuci jiwa ini, memang dalam pelajaran tasawuf. Tungku yang ketiga, yakni tungku al-ihsan. Kalau fiqh, dia untuk mencantikkan amal-amal anggota. Kalau akidah, nak mencantikkan amal-amal akal. Dan kalau tasawuf, nak mencantikkan amal-amal hati. Yang akan datang perinciannya nanti pada tempatnya dan dengan ilmu dan mengajarinya. Nanti dalam pelajaran-pelajaran akan datang, dalam kitab Ihya ini adalah riadah-riadah hati ni macam mana nak sampai ke situ. Dalam agama Islam ini ada 4 tungku. 4 tungku ad-din, 4 tungku agama, iaitu al-iman, al-islam, al-ihsan dan as-sa'ah. Keempat-empatnya berada dalam hadis Jibril, tidak terpisah. Al-iman ini dia cerita tentang akidah, usuluddin, kalam. Al-islam dia cerita tentang fiqh, usul fiqh dan seputarnya. Al-ihsan ini cerita tentang tasawuf, sufi, tarikhah dan yang sewaktu dengannya. As-sa'ah dia cerita tentang zaman akhir, zaman fitnah dan yang sewaktu dengannya. Cuma yang peliknya,
ramai orang yang nak belajar Al-Islam, yang berkaitan dengan fiqh, ramai nak belajar. Dan ramai juga orang yang nak belajar tentang Al-Iman, yang berkait dengan akidah. Tapi bila sampai kepada Al-Ihsan, dah kurang orang. Kalau As-Sa'ah lagilah kurang. Tuan-tuan yang dimuliakan, sepatutnya, bahkan semestinya, kita ni kena belajar keempat-empat tungku dalam hadis Jibril itu. Tambah-tambah sekarang ini musim cuti sekolah. Biasanya ibu bapa akan ambil cuti juga, walaupun anak-anak yang cuti. Ibu bapa dia akan ambil juga cuti beberapa hari. Campur dengan Sabtu Ahad, jadi banyak hari jugalah. Cuti sekolah ini kita boleh manfaatkan untuk buat banyak benda-benda yang bagus, yang bermanfaat. Dan tentulah juga sepatutnya kita isi dengan belajar ilmu-ilmu agama, mengamalkan agama dan juga berdakwah. Allah Subhanahu Wa Taala dia sedia tahu bahawa pada hari-hari kita bekerja dan pada hari-hari anak-anak bersekolah, sangat susah untuk kita nak korbankan masa, nak cari pun tak jumpa, nak korban macam mana. Sangat susah untuk kita korbankan masa untuk menambah pengetahuan-pengetahuan agama, untuk beramal dan juga untuk berdakwah. Sebab kekangan kerja dan kekangan persekolahan. Lalu dihadiahkannya, Allah menghadiahkan kepada kita waktu-waktu cuti sekolah, agar kita punya ruang untuk itu. Maka umumnya tak adalah lagi alasan. Alasan sibuk ke, tak ada masa ke, tak sempat ke. Tak ada alasan lagi bila kita berada di hadapannya, di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Apabila ditanyakan, apa sebab musabab pengetahuan agama kamu setakat ini sahaja? Sebab Allah dah bagi musim cuti. Apa sebab musabab dakwah kamu setakat ini sahaja? Sebab Allah dah bagi musim cuti. Sepatutnya kita memang boleh pergi lebih jauh. Oleh itu, jika tidak dapat banyak, kita buat sikit. Asalkan ada. Sekiranya dapat buat banyak, lagilah bagus. Jadi dalam perancangan cuti sekolah kita ini, biasanya kita seolah-olah ada satu diary lah. Satu diary, sama ada kita tulis ataupun sekadar kita congak dalam kepala saja. Kita ada hari-hari yang untuk berehat-rehat saja. Ada hari-hari yang kita rancang untuk pergi berjalan-jalan, melancong. Rehlah. Ada hari yang kita merancang untuk berziarah. Ziarah kawan, sanak, saudara, keluarga. Ada hari yang kita rancang untuk balik kampung. Ada hari yang kita rancang untuk kemas-kemas rumah, untuk berkebun. Ada hari yang kita rancang untuk bersukan. Ada hari yang kita rancang untuk terima tetamu. Ada hari yang kita rancang untuk buat jamuan majlis-majlis kenduri, menghadiri kenduri. Ada hari-hari yang kita rancang untuk buat makan-makan, untuk minum-minum dengan kenalan-kenalan di kedai-kedai. Ada hari yang kita rancang untuk menonton. Ada hari yang kita rancang untuk melayan hobi. Nak memancing ke, masuk ke hutan ke, teropong, tengok burung ke. Ada hari-hari yang kita memang rancang untuk tambah amal ibadah. Kalau ada, baguslah ni. Dan sebagainya. Jadi sangat baguslah jika kita dapat membiasakan diri kita apabila sampai musim cuti ini, merancang hari-hari untuk memasukkan pengetahuan-pengetahuan agama ke dalam diri. Maksud dia belajar, menuntut ilmu agama. Dan untuk mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan agama keluar diri. Maksud dia berdakwah, menyampaikan. Semoga cuti-cuti kita ni lebih berkualiti dan membuatkan kita lebih dekat, lebih hampir, lebih qarib dengannya. Dengannya Allah. Jadi kita ni belum terlewat lagi. Nak masukkan ke dalam diary kita ni hari-hari yang kita nak pergi belajar agama dan hari-hari yang kita nak pergi berdakwah. Belum terlewat lagi kerana cuti sekolah pun baru bermula. Boleh lagi, sempat lagi. Seterusnya,
Sebelum ini, kita ada tengok tentang tanda-tanda orang yang mencintai Allah. Dan kita juga sentuh tanda-tanda orang yang tidak mencintai Allah. Jadi malam ini kita imbas sedikit tentang tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai Allah. Bila tak cinta ni tak semestinya dia benci. Tanda-tanda seseorang itu tidak mencintai Allah, kurang mencintai Allah ataupun lemah dalam mencintai Allah. Jadi dengan senarai tanda-tanda ini, mungkin kita boleh buat satu penilaian. Aku ni duduk di mana? Ibu bapa aku ni duduk di mana dalam cinta Allah ni? Pasangan aku duduk di mana? Anak-anak ni duduk setara mana? Kawan-kawan baik, jiran-jiran, bos aku duduk di mana? Mungkin kita akan datang pemikiran itu. Jadi antara tanda-tanda orang tu tak cinta Allah ataupun kurang cinta Allah ataupun lemah dalam mencintai Allah, yang pertama, orang jenis ini dia tak berasa apa-apa tentang pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Tak berasa berapa menarik, tak berasa gairah, tak tercari-cari pun. Bahkan kisah pertemuan dengan Allah tu pun dia tak banyak tahu, tak minat nak ambil tahu pun. Yang kedua, orang yang tidak mencintai Allah ini, dia kurang membanyakkan sujud. Siapa kata? Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Ghazali kata, orang yang mencintai Allah ni tanda dia membanyakkan sujud. Jadi yang tidak mencintai Allah atau kurang ataupun lemah dalam mencintai Allah ialah orang yang kurang membanyakkan sujud. Membanyakkan sujud ni apa dia? Solat-solat sunat. Maksudnya, orang ini dia kurang melakukan solat-solat sunat. Kalau solat fardu tu, yang tu memang barang wajib dah. Yang tu dah tetap dia punya jumlah. Tak dikira sebagai membanyakkan sujud. Kalau melamakan sujud, mungkinlah. Tapi untuk membanyakkan sujud ini, mau tak mau, kena banyak buat solat-solat sunat. Orang jenis itu, dia akan rasa tak lazat. Nak tambah solat-solat sunat ni rasa tak lazat. Dia rasa malas. Dia rasa tak ada nikmat. Tak gairah nak buat. Tanda yang ketiga, orang sebegitu tak ada rasa mahu untuk berperang pada jalan Allah. Jihad-jihad jangan ceritalah, dia tak terfikir pun. Tak sanggup. Jika ada pun, secara membabi buta, bukan dengan perancangan yang bagus. Khususnya untuk lelaki lah. Umumnya untuk semua. Yang keempat, orang yang sebegitu dia benci mati. Tak suka akan mati. Kalau bolehlah, tak mau matilah. Tak mau nak melalui kematian tu. Kalau boleh. Tapi sebab dah tak boleh, terpaksalah juga lalu. Padahal, mati itu syarat untuk menemui cinta. Mati itu syarat untuk menemui kekasih, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita tak suka. Yang kelima, orang yang sebegitu dia suka mendahulukan kesukaan diri dia berbanding kesukaan Allah. Apa yang dia suka dengan apa yang Allah suka, dia pilih hak dia suka dulu. Sering mendahulukan apa yang dia suka berbanding apa yang Allah suka. Allah suka begini, tapi dia suka begitu, maka dia akan pilih yang begitu. Dia tak kira Allah suka, yang kira dia suka. Yang keenam, orang yang sebegitu, dia tak ada minat untuk membanyakkan zikrullah. Dia kurang nak ingat-ingat akan Allah ni, kurang. Sebab dia tak berasa lazat ataupun berasa kurang lazat. Dia tak berasa zikrullah itu sangat penting. Tapi dia akui zikrullah ni bagus. Dia buatlah sikit-sikit, tapi nak membanyak dengan tu, tak ada. Zikrullah buat juga. Tapi tak ada rasa kok-kok lah nak bagi perbanyak. Yang ketujuh, orang jenis itu tak nampak minat akan Al-Quran. Bukan orang lain saja. Diri dia sendiri pun sedar. Biasanya, memang dia tak berapa minat atau tak minat pun. Sebab dia tak berasa sangat penting. Cuma dia akui, baca Quran ni bagus. Dia mengaku. Tapi lazat tu tak mari. Gairah tu tak datang. Yang ke-8, orang jenis ini tak sampai ke peringkat cinta Nabi. Dia sekadar mengakui Nabi,
Atau kalau lebih sikit pun sekadar suka Nabi, dia tak, peringkat cinta tak sampai. Jarang-jarang ingat akan Nabi. Kalau selawat ni memang kurang nak buat. Sebab itu, kalau kita nak mudah ingat akan Nabi ini, kita letakkan Nabi, ni bahasa dalam, dalam koma. Letakkan Nabi tu pada diri kita. Antara cara dia, kita tiru dia lah. Tiru dia dan juga sahabat-sahabat dia. Khulafa ar-Rasyidin, tirulah R4S Rasulullah. 4 sahabat yang utama dan sahabat-sahabat utama yang lain. Sebab sahabat-sahabat pun memang pencontoh yang terbaik bagi kepada Rasulullah itu. Jadi kalau boleh, letak Nabi itu pada diri kita. Amallah sunnah-sunnah dia. Itu maksud dia. Ada pula yang cinta diri sendiri lebih daripada cinta Nabi. Yang ni kita dah tengok dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. Kita ni mesti mencintai Allah yang nombor satunya. Kita mesti mencintai Nabi Muhammad SAW yang nombor 2-nya. Kemudian barulah kita mencintai yang lain-lain. Itu dia punya ranking. Tapi biasanya kita ini ada mencintai selain Allah dan Nabi lebih. Ada orang dia cinta diri dia lebih. Ada orang dia cinta kerjaya dia lebih. Ada orang cinta pasangan dia lebih dan sebagainya. Yang ke-9. Orang jenis itu dia tak ada minat dengan khilwah dan juga munajah. Yang ke-10. Orang jenis itu dia tak kisah atau tak berapa kisah kalau terlepas akan Allah. Bagi dia okey-okey saja. Yang ke-11. Orang jenis itu, dia berasa berat nak ikut perintah-perintah Allah. Dan rasa berat nak menjauhi larangan-larangan Allah. Dia terasa malas nak patuh perintah-perintah Allah. Dan terasa malas nak menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab tak datang rasa lazat. Tak datang rasa sedap untuk buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Tak datang perasaan tu kat dia. Yang ke-12. Orang jenis itu, dia tidak bersifat pengasih sesama makhluk. Ataupun kurang sifat mengasihani sesama makhluk. Satu hal lagi. Dan dia tidak bersikap tegas dengan musuh-musuh Allah. Dan juga dengan orang-orang beriman. Jadi kita ni kalau betul seorang pecinta Allah, dengan musuh-musuh Allah kita kena ada tegas. Bukannya garang membabi buta. Ada tegas, ada prinsip. Ada pegangan kita yang kita pertahankan. Dan dengan orang-orang tak beriman pun sama. Ada ketegasan kita. Yang ke-13. Orang jenis itu, dia tak kisah sangat pun. Maksud dia, dia kurang risau, kurang bimbang, tak bimbang, tiada khawatir. Kalau nak kata terjauh daripada Allah. Ataupun cinta dia kot-kot lemah, tak kisah lah. Ataupun terubah hati dia daripada Allah. Dan sebagainya. Dia tak berasa berharap sangat pun. Inilah antara tanda-tanda seseorang itu tak cinta akan Allah. Ataupun kurang cinta akan Allah. Ataupun lemah dalam mencintai Allah. Jadi kita sama-sama cek, tengoklah. Semak diri kita sendiri. Adakah ciri-ciri ini kat diri kita dan juga orang-orang yang kita sayang. Yang dekat-dekat dengan kita. Kalau ada banyak ke pula. Lepas tu, bukan sekadar tengok saja. Kita ambillah tindakan-tindakan yang sepatutnya supaya kita ini terkeluar daripada golongan orang yang tidak mencintai Allah, lemah dalam mencintai Allah dan kurang mencintai Allah. Biarlah kita ini termasuk ke dalam golongan orang yang mencintai Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para penonton. Ada pertanyaan tentang orang-orang mukharrabin. Apakah beza orang-orang abrar dan orang-orang mukharrabin? Jadi malam ini kita ambil sedikit kesempatan. Bukan malam lah, hari ni lah. Hari ni kita ambil sedikit kesempatan untuk bagi jawapan-jawapan awal. Nak menjawab persoalan ini, kita bawa satu cerita. Cerita kenangan pada zaman kanak-kanak dulu. Sebab ada kaitan kan. Pada zaman kanak-kanak dulu, khususnya kanak-kanak lelaki lah.
tahun-tahun akhir 70-an dan juga awal 80-an. Kanak-kanak ni dia ada sahabat karib. Bila seseorang tu ada sahabat karib, biasanya beginilah yang berlaku. Dengan sahabat karib kita tu, kita ada tahu rahsia dia. Dan dia juga ada tahu rahsia kita. Ada sir yang antara kita dengan dia saja faham. Dengan kawan-kawan lain kita tak share. Kita juga ada rasa kasih sayang. Sangat kasih sayang kepada kawan kita itu. Kawan karib kita tu. Yang akrab dengan kita itu. Yang khorib dengan kita itu. Dan rasa sayang kita lebih berbanding kawan-kawan yang lain. Kalau berlaku sesuatu yang menyeronokkan kawan kita itu, kita pun turut rasa gembira. Kalau berlaku pula sesuatu yang mendukacitakan kepada dia, kita pun turut rasa bersedih. Seolah-olah kena kat kita. Kalau sehari tak bertemu, tak main sama-sama, sangat gelisah rasanya. Dan kawan karib kita ini, biasanya kita pernah sama-sama bermain dengan dia, pernah sama-sama masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam semak-semak, pernah sama-sama mandi sungai, mandi lombong, pernah sama-sama makan sehidang, pernah sama-sama panjat pokok, tangkap ikan di parit, mandi hujan dan sebagainya. Banyak perkara yang kita pernah bersama-sama buat dengan dia. Selain itu, kita juga biasanya pernah bergaduh dan pernah bertumbuk dengan dia pun walaupun kawan karib kita. Kita pernah merajuk dan pernah memujuk. Yang ni bahagian jinak hati. Sebab dalam kitab Mahabbah ini, dia ada cerita tentang cinta Allah. Dia ada cerita tentang rindu Allah. Dia ada cerita tentang jinak hati dengan Allah. Dengan kawan karib kita itu, kita sanggup mempertahankan dia. Kalau ada orang lain kacau dia, kita terasa sama. Kalau bertumbuk, kita bertumbuk sama. Ada isyarat-isyarat tertentu yang kita dengan dia saja saling faham. Dengan orang lain kita tak share. Kalau kita dalam kesusahan, biasanya dia ialah orang yang mula-mula kita pergi cerita. Sekiranya ada banyak daripada hal-hal yang disebutkan tadi, orang itu ialah kawan karib kita lah. Kawan karib kita lah. Yang ni nanti kita nak kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah. Sebab nak cerita tentang muqarrabin. Sebelum kita masuk ke cerita tentang muqarrabin, kita hendaklah sedar bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala terdapat beberapa golongan. Beberapa golongan manusia dan jin. Ada banyak golongan yang baik-baik dan ada juga golongan yang tak baik-baik pun ada. Ada banyak golongan yang baik-baik. Dan kadang-kadang seseorang itu dia termasuk ke dalam lebih daripada satu golongan. Mungkin 2-3 golongan yang baik ni, dia ada nama dia di dalam itu. Sekaligus. Antara golongan yang ada di sisi Allah. Satu, golongan muflihin. Kita sebut falah. Falah ni kejayaan. Aflah, berjaya. Cemerlang. Al-Qasas ayat 67 maksudnya, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung, iaitu muflihin. Muflihin ni salah satu golongan di sisi Allah selain muqarrabin. Ada juga golongan yang dikenali sebagai ashabul yamin, iaitu golongan kanan. Dalam doa cahaya tu kan ada wa an yamini nura. Minta Allah cahayakanlah sebelah kanan kita ni. Al-Waqi'ah 90-91. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu kerana kamu dari golongan kanan. Ashabul yamin. Seterusnya ada golongan al-abrar. Yang ni yang termasuk dalam soalan tadi ni. Dia tanya beza golongan abrar dengan muqarrabin. Mutaffifin 22, sesungguhnya orang yang berbakti, orang yang buat baik. Abrar ni kebajikan lah, baik lah.
Sesungguhnya orang yang berbakti, orang abrar, benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Seterusnya golongan al-mukramin. Mukramin ini mulialah, karim, ikram. Dikatakan, masuklah ke jannah. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepada aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, iaitu al-mukramin. Yasin 26-27. As-solihin. Ini satu golongan soleh. Yang ni kita sedia maklumlah soleh tu. Al-An'am 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Soleh ni dikaitkan dengan nabi-nabi tu, 4 orang nabi tu. Jadi soleh ni bukan rendah-rendah. Lagi, golongan yang dikenali sebagai muqinin. Ad-Dukhan 6-7. Yakin, muqinin, orang-orang yang yakin. Inilah rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan jika kamu adalah orang yang meyakini, jika kamu ialah muqinin. Golongan muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada kamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yasin 21. Juga dalam Al-Qalam ayat 7. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadin. Lagi, golongan muhsinin. Al-An'am 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian daripada keturunannya, iaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang sentiasa berbuat ihsan. Muhsinin. Ini orang-orang tasawuf sangat-sangat hebat ni. Juga surah Safat 130-131. Kesejahteraan dilimpahkan ke atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang sentiasa berbuat kebajikan. Muhsinin. Lagi, golongan as-sabirin, sabar. Al-Anbiya 85. Dan Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Seterusnya, golongan siddiqin. Orang-orang yang benar lah. Maryam 56. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya beliau adalah seorang yang benar dan seorang Nabi. Nabi Idris ni seorang siddiq. Lagi, mukhlisin. Ikhlas lah, mukhlis. Yusuf 24. Sesungguhnya wanita itu menginginkan Yusuf dan Yusuf pun menginginkannya sekiranya dia tiada melihat tanda Tuhannya. Demikianlah agar kami palingkan daripadanya kejahatan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang mukhlisin. Lagi, golongan akhyar. Sod 48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sebaik-baiknya akhyar. Seterusnya golongan mutahhirin. Kita akan selalu sebut taharah. Maksudnya bersih lah. Waqi'ah 77 hingga 79. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara baik, tiadalah dapat menyentuhnya, yakni makna-makna yang terdalam, rahsia-rahsia dan kekuatan-kekuatan dahsyat yang tersembunyi daripada ayat-ayat suci itu, kecuali hamba-hamba yang disucikan, mutahhirin. Jadi kita nak dapat hal yang dalam-dalam daripada Quran ni, kena jadi orang yang mutahhirin.
Lagi mardia. Mardia ni diredai ataupun dapat keredaan Allah. Surah Maryam 55-56. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Nampak Nabi Ismail ni dia berada dalam beberapa golongan. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk solat dan zakat dan dia adalah seorang yang diredai, mardia di sisi Tuhannya. Lagi golongan aminin. Al-Qasas 31. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah ia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Wahai Musa, datanglah kepada aku dan janganlah engkau takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman." Aminin. Dan mukharrabin. Yang ni yang dalam soalan yang ditanya tu. Ali Imran 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, anak Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat dan termasuk dalam kalangan orang-orang yang didekatkan." Mukharrabin. Jadi mau tak mau, golongan mukharrabin ini sebenarnya dia sangat berkait dengan mahabbah, dengan cinta, dengan rindu, dengan jinak hati. Golongan ini juga sangat berkait rapat dengan ikhlas. Golongan ini juga sangat berkait rapat dengan zuhud. Bukan sekadar cinta, ikhlas ataupun zuhud yang biasa-biasa ni, tapi yang mendalam, sebagaimana yang kita bicarakan dalam pelajaran Al-Ihsan, dalam pelajaran tasawuf sufi ini. Maksud dia, cinta, ikhlas dan zuhud ni yang level-level sufi punya. Kitab cinta kita dah khatam, kitab zuhud pun kita dah khatam, kitab ikhlas belum lagi. Namun begitu, ada juga amalan-amalan yang kita nampak macam biasa-biasa. Bukan level langit-langit, bukan makam tinggi-tinggi sangat pun. Nampak macam biasa tapi tetap menjadi antara ruang untuk kita mencelah masuk menjadi golongan mukharrabin. Ini insya-Allah dalam pelajaran-pelajaran akan datang kita selitkan juga pelajaran ini. Jadi untuk kali ini rasanya setakat ini sahaja dulu. Insya-Allah kita sambunglah nanti. Kita sama-samalah doa agar Allah bagi kesempatan lagi untuk kita meneruskan pengajian kita. Kalau boleh biarlah sampai khatam kitab Ihya yang 40 kitab di dalamnya itu. Jadi sebagai penutupnya, kita nak jadi orang mukharrabin ini tidak mudah. Tapi ringkas kata, semua orang pun berpeluang. Semua orang pun berpeluang. Kita berpeluang. Tuan-tuan berpeluang. Maka kita kenalah usaha dan berikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu pula adalah dengan gigih. Kita cari ilmu dia, cari jalan dia, cari amal dia dan laksanakan. Di samping itu kita berdoa, minta agar kita Allah masukkan dalam golongan mukharrabin. Kita harap dapatlah kita ni jadi daripada salah seorang orang-orang mukharrabin. Nampaknya setakat ini sahajalah dulu kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.